Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azriani binti Azmi. Nombor matrik saya ialah 17-21F1030. Pengenalan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena langit yang menarik perhatian. Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi saat posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Seperti yang kita tahu, bulan mengitari bumi dan di saat yang sama, bumi mengitari matahari. Biasanya, bulan memantulkan sinar matahari. Inilah kenapa bulan bersinar di waktu malam. Kerana memantulkan sinar matahari melainkan bayangan bumi. Namun, saat gerhana bulan terjadi, yang jatuh di permukaan bulan bukan sinar matahari, melainkan bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama. Gerhana bulan bisa dilihat dari bumi saat malam tiba. Ada 3 jenis gerhana bulan iaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebahagian dan gerhana bulan penumbra. Assalamualaikum, nama saya Syafina binti Amin Ali, nombor pendaftaran 17PAS21F1018. Definisi gerhana bulan menurut barat ialah pada pandangan ahli astronomi dan juga ahli barat. Menurut gerhana bulan, kejadian gerhana bulan ini terjadi manakala matahari, bumi dan juga bulan berada di suatu garis yang lurus. Sebagaimanapun yang kita fahami, bulan ini tidak memancarkan cahaya yang sendiri. Bulan ini memancarkan cahaya yang diterima oleh matahari. Bulan ini juga tidak memantulkan pantulan. Peristiwa inilah yang dikenali oleh dunia astronomi dan juga ahli barat sebagai gerhana bulan. Hal ini kerana bidang orbit bulan mengitari bumi tidak sejajar dengan bidang orbit bumi mengitari matahari. Antara gerhana bulan yang terjadi menurut ahli astronomi dan juga ahli barat, yang pertama ialah gerhana bulan penuh, gerhana bulan separuh dan juga gerhana bulan penumbra. Definisi gerhana bulan menurut Islam. Definisi gerhana bulan menurut Islam iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah. Keduanya, matahari dan bulan, tidak tenggelam kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana hidupnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq Alaihi atau Bukhari dan Muslim. Fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan menurut Islam dinyatakan di surah Yasin ayat 39 iaitu, dan gerhana bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhirnya peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Selanjutnya Nabi Muhammad menyarankan untuk berdoa, bertasbih, berzikir, tahlil dan bersedekah. Dengan pernyataan dan saranan Nabi, Islam jelas menolak aspek mitos dan primitif pandangan Arab pra-Islam pada zaman dahulu tentang gerhana bulan. Dari laporan pelbagai hadis, Nabi Muhammad telah melakukan solat gerhana beberapa kali. Sehubungan dengan itu, laporan tentang cara Nabi melakukan solat gerhana matahari juga berbeza-beza. Berikut merupakan definisi gerhana bulan menurut Islam. Sekian, terima kasih. Seterusnya, gerhana bulan dalam pelbagai budaya barat. Kaum Mesir melihat gerhana itu sebagai seekor babi yang menelan bulan untuk masa yang singkat. Sesetengah masyarakat menyangka ia adalah syaitan yang menelan bulan dan mereka boleh mengusirnya dengan membaling batu dan mengutuknya. Selain itu, kaum Yunani purba mempercayai bumi adalah bulat dan menggunakan bayang-bayang gerhana bulan sebagai bukti. Dan akhir sekali, sesetengah penganut Hindu percaya tentang kepentingan mandi di Sungai Gangga selepas gerhana kerana ia akan membantu untuk mencapai keselamatan. Seterusnya, hadis. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia dibiarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah
terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah kekuasaannya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Surah Al-Baqarah ayat 164. Hadis yang menggalakkan solat sunat gerhana. Daripada Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya bahawasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tiada gerhana bulan kerana mati seseorang atau hidupnya. Maka apabila kamu lihat akan demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang. Dan baginda bersabda, maka sembahyanglah kamu sehingga disikap kembali oleh Allah kepada kamu semua bulan dan bintang. Gerhana bulan dalam ayat Al-Quran. Firman Allah dalam surah Yasin ayat 39 bermaksud, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa perkara, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kubariatul Bushra binti Ku Anwar. Nombor matrik saya 17 DAS 21F1036. Sekarang saya akan memberitahu tentang kesan daripada gerhana bulan yang akan terjadi. Kesan gerhana bulan terhadap kelakuan manusia. Dari sudut agama Islam, gerhana bulan atau matahari tidak memberi kesan apa-apa pada manusia kerana gerhana adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah. Dan atas sebab itu, umat Islam disunatkan memperbanyakkan zikir dan selawat serta solat sunat gerhana sepanjang gerhana bulan berlaku. Banyak kajian saintifik menunjukkan bahawa tiada kesan gerhana bulan secara langsung yang jelas terhadap kelakuan manusia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang dan tidak juga kerana kehidupan seseorang. Oleh kerana itu, jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, solat dan bersedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesan gerhana bulan terhadap paras air laut. Sebenarnya, air pasang turut terjadi akibat graviti bulan, matahari dan putaran bumi. Kombinasi ketiga-tiga faktor ini menyebabkan laut mengalami pasang dan surut setiap hari. Ada sesetengah tempat mengalami 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, manakala tempat-tempat lain mengalami sekali air pasang dan surut sahaja. Secara mudah, pantai yang menghadap Sumatera mengalami 2 kali pasang dan surut, dan pantai timur dan Borneo mengalami sekali sahaja. Mana-mana bahagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan mengalami air pasang. Ini menyebabkan graviti yang menarik air laut ke atas. Graviti matahari turut mempengaruhi air pasang. Tetapi disebabkan jarak bumi dan matahari lebih jauh, kesannya lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika kedudukan bulan dan matahari selari, iaitu ketika bulan penuh dan anak bulan, air pasang akan lebih tinggi. Fenomena yang berlaku setiap 2 minggu ini dikenali sebagai spring tide. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.